لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang amat bahagia Sahibul Samahah Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Harusani bin Haji Zakaria Mufti Negeri Perak Darul Ridwan yang saya kasihi, pada yang amat arif Datuk Haji Ash'ari bin Haji Muhammad Yazid Ketua Hakim Syar'i Negeri Perak Darul Ridwan, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Hussein Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ridwan bin Yusuf Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Perak, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Haidi bin Sulaiman Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, pada segenap pembentang, panel-panel pembentang kita, iaitu Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muda, kepada Sahibul Fadilah Dr. Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Jahari Al-Bantani, kepada segenap hadirin asatizah alim ulama wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada siang hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan mazhab Asy'ari di alam Melayu. Tapi saya mohon maaf sekali tak dapat memberi kertas kerja dalam berbentuk bahasa Melayu kerana saya pun baru balik dari Maghribi. Bahasa Melayu saya masih banyak yang berkucak kacir. So pembentangan saya, tulisan saya dalam bahasa Arab, tapi saya yakin insyaAllah asatizah alim ulama di Perak semua insyaAllah mutamakinun dalam bahasa Arab, mungkin boleh faham daripada slide yang ada di hadapan insyaAllah. Sebelum saya melanjutkan, saya terima kasih banyak kepada Tan Sri kerana mengundang saya dan kepada panel-panel lain untuk menghadiri program yang penuh barakah ini. Kita harapkan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu 45 minit ini saya akan cuba terangkan secepat mungkin untuk selesai. Biasanya saya ni ada total ada 23 slide. Biasanya 23 slide saya selesaikan dalam masa 1 jam setengah atau 2 jam. Cuma saya akan cepatkan dan segala pertanyaan nanti boleh ditanya waktu sesi persoalan insya-Allah. Untuk yang pertama, ketika kita membahas tentang iaitu perkembangan mazhab Asy'ari di alam Melayu, kenapa perbahasan ini penting? Jadi setiap kajian kita mula dengan persoalan dia adalah isu yang terbesar terjadi di Nusantara atau di Malaysia bil khusus adalah definisi manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Banyak negeri di Undang-Undang Tubuh Negeri maupun di enactment maupun di fatwa dan lain-lain berkata bahawa kita bermazhab dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi banyak sekali asatizah ataupun ilmuwan, bahkan bahisul academician yang masih dalam keadaan ambigu. Ambigu itu maksud dalam keadaan tidak jelas siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga terjadi ikhtilat, iaitu percampuran antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh Nusantara sendiri dengan pahaman atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang kemudian. Maka sudilah saya di sini memberi pengambilan pertama, iaitu manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kata-kata yang dinukil, yang disebut oleh Al-Imam Al-Baqi Al-Qumi At-Tunisi. Beliau, kaul ini sebenarnya yang dinukil oleh Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin yang disebut oleh Sahibul Samahah Mufti Terengganu tadi, iaitu bila dia quote, iaitu Imam Murtada Az-Zabidi, dia kata qala as-Subki la'alla sawab, setelah ba'da tahqiq kami menemukan dalam manuskrip yang sahih, dia adalah kata-kata Imam Al-Baqi Al-Qumi At-Tunisi dalam kitabnya Tahrirul Matalib lima tadamanathu Aqidatul Ibn Hajib. Kerana Imam Subki pun ada syarah kepada Aqidah Ibn Hajib. Akhirnya terjadi ikhtilaf. Imam Al-Baqi Al-Qumi, ulama besar mazhab Asy'ari, dia mengatakan bahawa wa'lam anna ahlas sunnati wal jamaah kulluhum qad ittafaqu ala mu'taqadin wahidin fima yajibu wa yajuzu wa yastahilu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah keseluruhnya itu telah bersepakat bahawa iktikad mereka itu satu dalam hal apa yang wajib secara akal, apa yang harus secara akal, dan apa yang mustahil secara akal. Wa in ikhtalafu, walaupun mereka berbeza di dalam turuk. Turuk ini adalah cara macam mana nak istinbat hukum. Wal mabadi', dan asas-asas yang kita pakai untuk memizankan, memikyarkan satu perkara, al-musilah, yang dapat sampai kepada perkara tersebut.
au fi liniyatil mas'alati, iaitu tentang bagaimana suatu masalah tersebut, wa bil jumlah, secara keseluruhan, fahum bil istiqra'i, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh kita kumpulkan kepada 3 tawaif. Yang pertama adalah Ahlul Hadis, atau dikenal dengan muhaddisun atau ahlul hadis, yang mana muktamad atau pegangan mereka secara mabadi'nya adalah dalil-dalil sam'iyah. Dalil-dalil sam'iyah tu maksud dia apa? Apakah dalil Allah ini memiliki sifat sama? Ada Quran dia, ada nas dia dan lain-lain. A'ni al-kitaba wa sunnata wal ijma'. Ini adalah 3 dalil yang dipakai oleh golongan ahlul hadis. As-saniyatu, yang kedua adalah ahlul nadhari, iaitu nadhari al-aqli, iaitu nazar akal, wasina'ah al-fikriyah, wahum al-ash'ariyatu wal hanafiyah. Mereka adalah Ash'ariyah dan Hanafiyah, iaitu Syekhul Ash'ariyah kita kenal semua Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wa Syekhul Hanafiyah iaitu Abu Mansur al-Maturidi. Kerana apa? Kerana orang Hanafi, kalau dia bermazhab Hanafi, akidah dia majoriti adalah mengikut Abu Mansur al-Maturidi. Contoh dia, kita pergi ke Turki, Maturidi. Kita pergi ke India, Maturidi. Itu perbezaan dia. Kita pergi ke selatan India, iaitu seperti Malabar, Kerala dan lainnya, mereka bermazhab Syafi'i, akidah mereka adalah Asy'ariyah misalnya. Lalu apa dia sebut? Wa hum muttafiquna fil mabadi' al-aqliyah, mereka semua sepakat dalam hal konsep mabadi' aqliyah, walaupun mereka ada perbezaan dalam beberapa hal, illa fi mas'alati taqwin wa mas'alati taqlid dan lain-lain, boleh baca dalam slide ini nanti insya-Allah. Jadi khilaf yang terjadi hanya adalah furu' dalam akidah. Az-zalisatu, yang ketiga adalah ahlul wijdan. Jadi kita berbicara tadi, Syekh Rahimuddin telah mensyarahkan sedikit tentang tasawuf. Ketahuilah golongan yang ketiga, iaitu golongan ahlul wijdan wal kashfi. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah sufiyah, wahum as-sufiyah. Ini dia sebut. Yang mana wa mabadi'uhum, mabadi' mereka adalah mabadi'u ahli nadhari wal hadisi fil bidayah. Asal usulnya sama. Mereka beristimbat menggunakan Al-Quran dan Sunnah sesuai ahlul hadis, atau memakai dengan ahlul nadhar seperti nadhariyah aqliyah, tapi wal kashfu wal ilham fi nihayah. Di akhirnya adalah kembali kepada jiwa, kembali kepada zauq, kembali kepada bagaimana mereka merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada kitab Tahrirul Matalib di Matadul Manatu Aqidah Ibn Hajib oleh Al-Baqi Al-Qumi. Dari sinilah dipakai kaul tersebut masuk dalam kaul di dalam Imam Nur Qadha Azibi disyarah kepada Ihya Ulumuddin yang bernama Ittihafus Sadah Muntaqin, dan akhirnya dipakai oleh seluruh ulama Nusantara. Salah satu dia siapa? Iaitu wasiat Syekhul Islam Abdullah Fahim yang kita semua kenal, iaitu guru ulama Perak besar, iaitu ulama yang datang dari Pulau Pinang of course, tapi dia pernah menjadi guru besar di Madrasah Idrisiyah yang terkenal di Kuala Kangsar. Maka sudilah saya sebut dekat sini, kenapa? Kerana kita di Perak apabila undang-undang mengatakan wajib berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni basically siapa? Ini kita tentunya mengembalikan kepada takrif pada waktu itu. Takrif waktu itu adalah seperti takrif yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Fahim, dan ini yang dipegang dan dipahami oleh majoriti atau boleh saya kata hampir semua ulama ahli sunnah wal jamaah di Perak dan di seluruh tanah Melayu secara khusus. Dan setelah itu baru datang pemikiran-pemikiran lain yang mengabuse atau mensalahgunakan nama ahli sunnah wal jamaah, sehingga terjadi permasalahan yang wujud pada hari ini. Kata-kata atau wasiat Syekh Abdullah Fahim, apa dia kata? Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semalaya ini, dari peringkat ke bawah hingga ke peringkat atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga raja-raja sekalian, mereka itu bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ijma'an, iaitu secara ijma', tiada seorang pun bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Yahrumu kharqul ijma', malah mencari-cari ijma' atau melanggar ijma', ini adalah haram hukum dia. Ini adalah dalil apa yang dikatakan oleh Sahibus Samahah Mufti Terengganu tadi, itu adalah sangat kukuh, sangat betul bahawa kita bermazhabkan mazhab Syafi'i dalam fiqh. Lalu disebutkan lagi, iaitu ambil mereka itu hukum-hukum fikih Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah hingga kitab Al-Um dan mukhtasarnya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabilan Muhtadin, Bughyatul Tulab, Matlabul Badrin dan lain-lain. Usuluddin atas perjalanan. Usuluddin berarti akidah. Akidah atas perjalanan Imam Abil Hasan Al-Ash'ari diambilkan daripada syuruh dan hawashi Ummul Barahim,
Ini dia dah sebut. Bila disebut Ummul Barahin, berarti ini merujuk kepada Imam As-Sanusi, yang saya akan bentangkan sebentar lagi tentang perkembangan mazhab Imam Sanusi ini. Dan Jauharah, iaitu Jauharah Tauhid karangan Imam Al-Laqani, dan juga saya akan syarahkan nanti, dan sebagainya, iaitu daripada kitab-kitab Melayu. Nah, ini saya akan sebut semua bukti-bukti bahawa kita berpegangan dengan sesuai apa dikatakan Syekh Abdullah Fahim, dan sampai silsilah dia kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ilmu tasawuf atas perjalanan Imam Ghazali diambilkan daripada kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, dan terjemahannya, iaitu kepada Melayu seperti Siyarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falibani yang terkenal. So ini adalah 3 asas kita di Nusantara. Berpegangan pada 3 ini, iaitu akidah Asy'ariyah, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf Imam Ghazali, yang juga tak lain tidak bukan adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka ini kitab-kitab dan seumpamanya, segala hukum dalamnya kesemuanya mustanbat, iaitu yang dinukil atau diistinbat daripada Quran dan hadis, yang dihalusi dan ditapis oleh ulama-ulama al-ajillah, iaitu ulama yang terkemuka, diamal dengan dia sudah lebih daripada 1000 tahun, dan diterjemah kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun. Sekarang, lepas tu dia sebut masalah yang paling besar yang kita hadapi bukan hanya di negeri Perak, bahkan kami di negeri Selangor, dan saya juga bertugas di negeri Sembilan, kami memiliki masalah ini, iaitu sudah ada timbul di Malaya mazhab Khawarij, iaitu mazhab yang keluar daripada 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan fahaman awam yang sebati, dan hendak merobohkan Pakatan Bangsa Melayu yang jati, dan menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu. Dan ini seperti yang tadi Sahibu Samah Mufti Terengganu telah sebut tentang masalah orang tidak ingin bermazhab atau toksik mazhab, atau apa tadi bahasa Terengganu saya tak pandai, tak kerti lah. Kalau dulu pada kecil saya selalu cakap bahasa Perak, tapi sekarang bahasa Perak pun dah berkarat. Lama, 21 tahun saya duduk luar negara. So maaf, walaupun saya anak jadi Perak, insyaAllah tetap satu hari akan kembali ke Perak, insyaAllah. Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadis Rasul, yang muhtasarnya daripada Hadis Ibad karangan Ibnu Qayyim Al-Khariji. Maka Ibnu Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tegas daripada Syekh Abdullah Fahim bahawa pemikiran yang dibawa oleh Ibnu Qayyim dan juga gurunya Ibnu Taimiyah ditolak di Nusantara. Tuan-tuan bangsa Melayu jangan tertipu dan tertipu daya hasutan mereka itu, sehingga akhirnya boleh baca insya-Allah intaha. So ini adalah bukti daripada salah satu wasiat beliau. Dan sekarang kita masuk kepada tatawur mazhab Asy'ari, atau kita panggil dengan perkembangan mazhab Asy'ari. Permasalahan yang kedua yang terjadi pada hari ini adalah, sudah mula ada yang kata, Ustaz, kami pun bermazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada yang kata kami Abu Hasan Asy'ari, bukan Asy'ariyah tapi Asy'ari. Ada seperti dalam bab mazhab, dia orang kata, saya heran orang Malaysia ni sibuk nak bermazhab Syafi'i, tapi mereka tu bukan bermazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka bermazhab Syafi'iyah. Ada yang kata macam tu. Lalu akhirnya saya lebih suka bermazhab dengan Imam Asy-Syafi'i, tidak bermazhab dengan Syafi'iyah. Pendapat atau kata-kata seperti ini adalah jauh daripada mizanul ilmi, jauh daripada manhaj ilmi. Kenapa? Bila kita berbicara Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dia ada 4 aqwal. Kaul dia pertama di Hijaz, kaul dia yang kedua ketika dia jadi qadi di Harakah di Yaman, kaul ketiga iaitu kaul qadim yang ada di Iraq, kaul yang keempat adalah kaul jadid, kaul jadid yang ada di Mesir. Imam Asy-Syafi'i dengan aqwalnya tak semuanya diterima dalam mazhab Syafi'i dalam erti dipakai 100%. Kenapa? Kerana nama dia seorang mujtahid, dia tetap seorang manusia. Dia tetap bukan seorang nabi, berarti tidak masuk. Ada kemungkinan fatwa dia yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi dan juga dalil yang diistinbat setelah itu. Maka ulama Syafi'iyah juga menilai bahawa Imam Syafi'i kadang-kadang dalam kaul jadidnya memiliki 2 atau salah satu akwal, ada 3 kaul. Maka macam mana kita nak berta'amul dengan akwal yang mukhtalaful fiqh ni? Akhirnya ulama membuat suatu konsep. Lahirlah seperti Muzanni, lalu yang disebutkan oleh Sahibu Samah Mufti tadi betul. Sampailah Imam An-Nawawi dan akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli telah merumuskan dan mengeluarkan apa yang dipanggil dengan kaul mu'tamad, yang mana terjadi khilaf lagi setelah itu. Tapi apapun itu terjadi, semua akwal yang ada dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu kembali kepada sebenarnya kepada sahibul mazhab, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jangan hanya beli satu cetakan Darul Kutub Ilmiah Al-Um, tak ada dalam Al-Um ni bukan Imam Syafi'i.
boleh kata macam tu. Itu nama dia Jahlul. Imam Syafi'i ada banyak kitab manuskrip. Risalah, ada risalah Qadimah, ada risalah Jadidah. Risalah Jadidah ni yang wujud pada hari ini dalam bab usul fiqh. Tak ada siapa jumpa risalah Qadimah yang menceritakan tentang istinbat hukum melalui manhaj maqasid misalnya oleh Imam Asy-Syafi'i, ada dalam risalah Qadimah. Dia tidak ada, manuskrip dia dah hilang, dah gone. Akan tetapi kita boleh jumpa dalam aqwal Imamul Haramain dalam kitab Al-Burhani misalnya. Nah, ini diusulkan oleh kawan saya iaitu Dr. Ahmad Rifaq misalnya, dia dalam isi PhD dia buat contoh pemikiran yang daripada risalah Qadimah misalnya dia. Begitu juga dalam bab akidah. Kalau tadi fiqh, sekarang bab akidah. Hari ini keluar dia kata saya ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukti dia apa? Kitab Al-Ibanah. Itu sahaja perbicaraan yang mereka sebut. Nanti saya akan ulaslah secara mendalam, secara terus. Apabila kita berbicara tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, ketahuilah bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari dia hanya membuka perdebatan untuk meruntuhkan pemikiran Mu'tazilah pada waktu itu. Bila dia meruntuhkan Mu'tazilah, mabadi akidah dia adalah seperti yang termaktub dalam berbagai kitab dia. Dia ada kitab Al-Lumah, dia ada kitab Al-Lumah yang paling terkenal, dia ada kitab Maqalatul Islamin, dia ada Risalatul ila Ahli Saghar dan lain-lain. Termasuk daripadanya Al-Ibanah yang kita akan bahas nanti. Inti dia, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika memberi pemikiran akidah, sebenarnya akidah dia bukan satu sahaja Allah satu, lepas tu sifat yang ini apa sahaja selesai titik, bukan. Dia ada nazar, dia ada pemikiran, dia ada aluran pemikiran. Bagi orang yang membaca kitab-kitab Abul Hasan Al-Asy'ari terus dari sumber dia, kita boleh nampak bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia yang penting adalah membezakan yang mana bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dia karang maqalatul Islamiyin. Lalu dia mabani nazar dia, iaitu mabani pemikiran akidah secara umum sahaja. Dan nanti dilanjutkan oleh orang yang datang setelahnya seperti Syekh Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan lain-lain yang menyusun dalil-dalil tadi, menyusun akidah tersebut menjadi akidah yang solid. Silsilah kita di Nusantara adalah akidah Asy'ariyah yang mengikut manhaj Imam Sanusi sampai kepada Abul Hasan Asy'ari. Di mana bukti dia? Ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebelum dia meninggal dia kata-kata apa? Ishhad, saksikanlah alayya padaku ishhad ala anni atau annani la ukaffiru ahadan min ahli kiblah atau min ahli hadil kiblah. Saksikanlah bahawa sesungguhnya aku tidak mengkafirkan atau kepada aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Ahli kiblat ini berarti ahli, iaitu orang yang masih semayang menghadap kiblat. Lianna kulla yushiruna ila al-ma'budin wahidin wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Jadi dari perkataan ini kita dapat bukti, kita boleh nyatakan mabadi yang pertama dalam Asy'ariyah, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan sesama orang yang masih sembahyang. Tak kisah Syiah, tak kisah Mu'tazilah, tak kisah nak sebut Hasyawiyatul Hanabilah, Mujassimah, Musyabbihah, Murji'ah, Khawarij, kita tak kafirkan. Kalau ada Asy'ariyah hari ini kata dia kafir kerana dia menjisimkan Allah, contoh dia, orang seperti ini adalah bahaya. Kerana apa? Dia dahulu. Begitu juga, dia tu kafir sebab apa? Dia tidak kerana dia telah berbuat tawasul kepada wali-wali misalnya, dia kafir. Itu pun salah. Kerana apa? Asy'ariyah jelas, tegas, kita tidak la nukafiru ahadan min ahli kiblah. Apapun mazhab takfiri yang wujud pada hari ini di Malaysia perlu diberantas. Tak kisah sama ada lawan kepada Asy'ariyah, orang yang menuju kepada Syiah ke, mengkafirkan Syiah ke, mengkafirkan Asy'ariyah ke, mengkafirkan Sufiyah ke, daripada tarekat-tarekat Sufi ke, semuanya perlu dilawan kerana mazhab takfiri tidak diterima di Nusantara maupun seluruh ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia ada anak murid bernama Syekh Abul Hasan Al-Bahili, ini yang terkenal, dan dia ada banyak murid lain seperti Ibnu Mujahid, Al-Muhaddis Kabir dan lain-lain. Sehingga kan Imam Abul Hasan Al-Bahili dia adalah guru kepada siapa? Guru kepada iaitu Abu Ishaq Al-Isfarayini dan Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan juga adalah Ibnu Qurrab dan lain-lain. Jadi ini adalah gergasi dalam Asy'ariyah. Contoh dia Imam Abu Al-Baqilani berkata, kuntu ana wal ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini wal ustaz Ibnu Qurrab rahimahumullah ma'an fi darsi Syekh Abil Hasan Al-Bahili, iaitu siapa? Tilmizi Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Sekarang kita dah nampak insya-Allah apakah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini memiliki 3 fase hidup seperti yang
gembar-gemburkan oleh golongan yang tidak bermadzhab pada hari ini. Dia kata Abu Hasan Asy'ari pertama itu Mu'tazilah, lepas tu jadi Mutakallimin, Ibnu Gulab, lepas tu akhirnya menjadi Salafiyah atau menjadi muhaddis, ahlul hadis. Itu ala batil. Kerana apa? Murid dia iaitu Syekh Abdul Hasan Al-Bahili ini hidup sampai di akhir hayat Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan dia memiliki murid yang bernama Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan Ibn Qurra dan lain-lain. Jadi sanad dia tu sampai. Takkanlah tiba-tiba yang dia riwayat tu berbeza dengan apa yang dia belajar dengan guru dia. Ibarat dia sekarang saya bertemu dengan Tan Sri dan lain-lain guru yang pernah bertemu dengan Syekh Abdullah Fahim misalnya. Lepas tu tiba-tiba saya membawa pemikiran baru, saya kata Syekh Abdullah Fahim ni sebenarnya di akhir hayatnya kembali kepada mazhab Salafiyah, bukan lagi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, atau dia jadi Syiah. Orang semua akan tolak ini. Gila tak tu? Contohnya, ini misalnya, ini bukti. Lalu dia memiliki murid iaitu Abu Hasan Al-Bahili, Abu Bakar Baqilani dan lain-lain. Yang itu diteruskan sanad dia, kita boleh contohkan salah satu tokoh dalam Asy'ariyah iaitu Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini, iaitu kuntu fi jambi Syekh Abdul Hasan Al-Bahili. Ini disebut, boleh panjang, boleh baca, saya tak nak lama-lama. Lalu dia teruskan lagi, dia memiliki murid iaitu Al-Ustaz Abu Qasim Al-Isfarayini. Kalau tadi adalah Abu Ishaq Al-Isfarayini, sekarang Abu Qasim Al-Isfarayini yang meninggal tahun 452, yang mana nanti yang mengaji di bawah dia adalah ulama yang disebut oleh Syekh Samahah Mufti Terengganu tadi, iaitu Imamul Haramain ataupun guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa dia sebut? Iaitu Syekhun Kabirun Jalilun ila akhirih, qara'a alaihi Imamul Haramain al-usula wa takharraja bi tariqatihi. Ini adalah menunjukkan bahawa Imamul Haramain sempat mengaji dengan Abu Qasim Al-Isfarayini. Lalu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imamul Haramain dia memiliki kitab akidah yang banyak. Jadi kita duk bangga mazhab Syafi'i ada Nihayatul Matlab yang akhirnya jadi basit, wasit, wajiz. Lepas tu ada Khulasah dalam oleh karangan Imam Al-Ghazali tadi. Kita juga kena bangga bahawa dalam mazhab Asy'ari Imamul Haramain adalah siyadah, adalah salah satu tokoh yang paling besar, yang mana setelah akidah yang dibawakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari telah digodok atau telah dimasak oleh Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, akan tetapi telah disaji dengan cantiknya oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Sebab itu dia kata Imamul Haramain Al-Juwaini dia ada kitab nanti nama dia Asy-Syamil fi Usuluddin, nanti dia ada kitab lagi kecil nama dia Al-Irsyad, lalu dia ada lebih kecil nama dia Luma'ul Adillah, lalu dia ada muqarrar sekolah dah kita panggil, atau buku teks sekolah yang namanya Ar-Risalah An-Nizamiyah. Itu insya-Allah saya akan jelaskan nanti. Imamul Haramain ada anak murid namanya Abdul Qasim Salman Al-Ansari, meninggal tahun 511 Hijriah. Lalu Abdul Qasim Al-Ansari selain daripada Imam Ghazali, jadi ada Imam Ghazali itu saya tak ikut jalur tu kerana benda tu semua dah mafhum, so ikut jalur yang lain biar banyak orang kenal. Abdul Qasim Salman Al-Ansari dia ada kitab nama dia Al-Ghunniyah, cetak 2 jilid di Mesir, Darussalam. Lalu dia memiliki murid nama dia Omar Diyahuddin Omar bin Hussein Ar-Razi, bapa kalau tak salah kepada Fakhruddin Ar-Razi kalau tak salah. Ini adalah nombor 6. Lalu diteruskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kita dah tahulah siapa dia. Dialah yang membahas pembahasan ilmu kalam dengan mendalam, sehingga kan dalam membuktikan bahawa kewujudan Allah sahaja dia boleh menyusun sebanyak 1001 dalil. Jadi nak pakai yang mana terserah. Nak pakai ini ke, nak pakai ini ke, nak pakai ini ke. Sebab itu jangan menyepelekan sikit-sikit bila orang mengaji sifat rupa, dia kata apa ni mengaji daripada pengajaran Greek, akidah daripada Yunani. Itu adalah batil. Yang kata tu nampak sangat dia tak pernah baca. Mazhab Asy'ariyah apabila membahas tentang apakah dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam, itu hanya salah satu dalil, tuan-tuan. Kalau nak berbicara dalil, buka kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia bagi banyak dalil lain. Buka Al-Baqi Al-Qumi tadi, dia bagi 3 atau 4 jalur dalil yang berbeza. Sebab apa? Kita berhujah dengan orang yang tak percaya Al-Quran. Kalau kita kata buktinya Allah mana, Qul Huwallahu Ahad, dia kata I don't believe in Quran. So how you want to answer? Macam mana kita nak berdebat dengan orang? Tak boleh. Kita kena guna apa qadar mustarak, iaitu akal. Dan paling mudah adalah tentang existence, iaitu kewujudan alam. Kewujudan alam wujudnya mesti ada sonek, ada zat yang mencipta. Berarti memakan akal. Misalnya
So Fakhruddin Ar-Razi memiliki anak murid iaitu Khosrow Shahi, meninggal tahun 652, lalu diturunkan lagi kepada Qadi Abul Qasim bin Zaitun, meninggal tahun 691. Saya ikut jalur barat. Maksud jalur barat itu jalur ke Maghribi kerana saya dari Maghribi. Maksud dari Maghribi saya belajar kat Maghribi lah. Lalu Al-Qadi Muhammad bin Abdissalam Al-Hawari, Al-Qadi Abdissalam Al-Hawari, dan Syekh Muhammad bin Yahya bin Umar Al-Ma'afiri Al-Ma'ruf bin Ibnil Hubab. Ibnil Hubab ini adalah derajat yang ke-10, abad ke-8 Hijriah. Mereka ini memiliki seorang murid yang paling hebat di Tunis, yang merupakan qadi di Tunis, mufti di Tunis, yang bernama Al-Imam Ibn Arafah Al-Warghamdi, yang memiliki kitab, nama dia adalah Al-Mukhtasar Al-Kalami, atau nama yang betul adalah Mukhtasar Syamil fi Usuluddin, dicetak oleh guru saya iaitu Ustaz Nizar Hamadi ke Bali, Rudiah. Dia meninggal tahun 803. Dari sinilah punca terjadinya suatu usaha untuk memuktamadkan perdebatan dalil dalam akidah mazhab Asy'ari. Dan akhirnya dia memiliki murid, nama dia Ahmad Al-Qashani, Muhammad bin Iqab, dan Al-Gharbini, ada Al-Ibbi, ada Barzuli dan lain-lain. Dan nanti diturun kepada Abdul Rahman As-Sa'alibi, Abdul Hasan Al-Qasadi, dan nanti barulah turun yang ke-14, nama dia Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, iaitu boleh kita panggil dia sebagai mujaddid dalam akidah. Kerana apa? Semua kitab akidah yang kita mengaji di Nusantara ini, yang tersebar di seluruh Nusantara ini, semuanya mengacu kepada ijtihad yang telah disusun oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Beliau daripada Tilisan, termasuk bahagian daripada Maghribi, sekarang Algeria, tapi dulu bahagian daripada Maghribi. Beliau juga bukan hanya faqih dalam akidah, tuan-tuan. Ada yang kata dia mutakalim, tak. Beliau adalah seorang mutakalim, betul. Beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau memiliki syarah kepada Sahih Muslim, syarah kepada Bukhari dan lain-lain. Beliau seorang mufassir. Beliau seorang faqih dalam mazhab Maliki. Dan beliau juga seorang sufi yang besar, memiliki syarah kepada baik-baik sufi yang agung. Beliau memiliki. Banyak orang tak tahu, tak pernah tahu pun Ustaz. Sebab tak duduk kat sana, tak belajar manuskrip. Saya baca manuskrip macam mana beliau mensyarahkan baik-baik ulama sufi, termasuk baik-baik Ibn Arabi pun beliau syarahkan, menunjukkan bahawa beliau al-arif billah, menggabungkan semua jenis ilmu. Itu adalah Imam Sanusi. Pada waktu yang sama dalam bab akidah kita akan syarahkan insya-Allah bagaimana beliau, kehebatan beliau menyusun akidah daripada yang paling besar sampai yang paling kecil. Lalu Ustaz, kita berbicara tentang alam Melayu. Alam Melayu berarti Nusantara. So macam mana Imam Sanusi sampai ke Nusantara? Sekarang saya sambung pula sanad tu sampai ke Nusantara. Saya bagi contoh satu je sanad, iaitu Muslim di Dunia, Syekh Yasin Al-Fadani, guru kepada Syekh Rahimuddin, dan guru kepada guru-guru kami dan lain-lain. Kita semua kenal siapa Syekh Yasin Al-Fadani. So Imam As-Sanusi memiliki murid nama dia Syekh Abu Osman Sa'id Al-Kafir Al-Manawi ataupun At-Tilinsani. Beliau ini juga adalah murid kepada dua tokoh besar di Tilisan. Pertama Imam Sanusi, yang kedua adalah Imam Ibnu Zakri atau Ibnu Zakaria, tapi dipanggil Ibnu Zakri. Ibnu Zakri ini adalah guru dan kawan kepada Imam Sanusi, yang mana beliau tokoh inilah yang saya jadikan bahan tesis PhD saya, iaitu membahas tentang akidah dia, yang mana dia tidak ada perbezaan dengan Imam Sanusi kecuali dalam bab taqlidul atau masalah iman muqallid, yang mana Imam Ibnu Zakri yang menang dan pendapat Imam Sanusi dikalahkan oleh majoriti ulama yang datang setelah dia. Lalu bawah daripada Al-Kafir adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Jalal At-Tilinsani, meninggal tahun 981. Dan diteruskan pada tangga yang ke-17 adalah Syekhul Islam Abu Usman Sa'id bin Ahmad Al-Maqarri At-Tilinsani, iaitu ulama besar dari Tilisan. Dari sini dia memiliki murid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Maqarri At-Tilinsani, meninggal tahun 1041 Hijriah. Diturun bawah lagi iaitu Al-Khatib Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Maktabi Al-Dimashqi, meninggal tahun 1096 Hijriah. Dan diturun lagi iaitu Al-Muhaddis Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki, meninggal tahun 1134. Ketika ini ilmu tersebut sudah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dan dari sinilah nanti turun kepada Syekh Id bin Ali An-Namrasi Al-Azhari, meninggal tahun 1140. Dan dia adalah guru di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan dialah memiliki
murid daripada Nusantara adalah Syekh Hasanuddin bin Khalifah Ja'far Al-Palimbani yang hidup pada 1152 Hijriah. Pada waktu ini juga adalah zaman di mana wujudnya jalur lain melalui Abu Salim Al-Iyashi dan lain-lain. Abu Salim Iyashi, Al-Yusi dan lain-lain yang memiliki kawan iaitu guru bernama Ibrahim Al-Qurani yang memiliki murid Syekh Abdul Rauf As-Singkil, murid Al-Kushaji, Syekh Abdul Rauf Singkil, nanti ada Wan Daud Al-Fatani dan lain-lain. Yang mana jalur lain boleh kita bahas pada pembahasan yang lain insya-Allah. Lalu Al-Palimbani ini memiliki murid lagi iaitu Al-Muammar Aqib bin Hasanuddin Palimbani Summa Al-Madani, meninggal tahun 1265. Ini dah Nusantara. Dan dia memiliki murid lagi Muammar Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Palimbani Sahibus Siyaris Salikin. Nampak ni, ini jalur dia sampai kepada Sahib Siyaris Salikin iaitu Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Itu nombor 24. Bila masuk ke nombor 25, maka Al-Muammar Syekhil Alim Al-Allamah Syekh Nawawi bin Umar Al-Banzani Al-Jawi, iaitu moyang kepada guru kita iaitu Syekh Rahimuddin. Ini adalah Syekh Nawawi Al-Jawi. Dan perlu diketahui bahawa ketika ini karangan Syekh Nawawi Al-Banzani, dia tidak mengarang kecuali menggunakan bahasa Arab. Dan setahu saya dia ada mungkin tulisan dalam bahasa Sunda, tapi dia tak cakap bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Yang saya tahu dia banyak menulis dalam kitab bahasa Arab. Saya memang dari dulu di pondok mengaji kitab dia dari mula tafsir 2 jilid sampai kitab paling kecil. Dan Syekh Nawawi Al-Banzani boleh kita anggap sebagai imam ulama agung di Nusantara yang meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Kitab dia menjadi silibus bukan bagi orang Melayu, tapi juga bagi orang-orang Arab yang di Yaman, di Mesir, hatta Maghribi pun. Syekh Abdul Hayy Al-Kacani memiliki manuskrip karangan Syekh Nawawi Al-Banzani. Itu menunjukkan kehebatan ulama Nusantara waktu itu. Dan dia memiliki murid iaitu Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, iaitu dari Pulau Sumbawa. Dan dia memiliki murid turun lagi iaitu Kiai Abdul Hamid bin Muhammad Ad-Damiri atau Habib Jakarta atau Cakarjaya. Dia daripada Temenggung Mataram, keturunan dari situ, tapi meninggal di Jakarta. Dia memiliki murid, memiliki anak dan juga murid iaitu Kiai Mansur Jakarta yang terkenal ahli falak. Dan akhirnya dari sinilah sampai kepada Al-Musnid Abul Faid Yasin bin Isa Al-Fadani, iaitu guru kepada muslim di dunia, kepada seluruh ulama-ulama Nusantara yang belajar di Masjidil Haram ketika itu. Dari sini boleh sampailah kepada kita semua. Sekarang kita berbicara tentang perkembangan mazhab Asy'ari dari segi kitab. Kalau tadi dari segi silsilah ilmu, sekarang dari segi kitab, kita kata dia mungkin mengaji dengan guru dia, tapi dia mukhalafah guru dia berbeza mazhab. Misalan dia, contoh dia apa yang terjadi di Indonesia antara Ahmad Zaini Dahlan yang belajar dengan Khatib Minangkabawi. Padahal Khatib Minangkabawi adalah seorang yang sangat tradisionalis, ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan mazhab Asy'ari dan menolak pemikiran-pemikiran daripada Salafiyah dan lainnya. Tapi anak murid dia iaitu Ahmad Zaini Dahlan, ada yang kata dia beralih mazhab kerana memilih untuk mengikuti Tanwiri atau mengikuti pemikiran Muhammad Abduh. Tapi pembahasan tu ada debate tebal. Tapi apa yang terjadi khilaf itu kita boleh lihat pada hari ini antara dua organisasi terbesar di Indonesia, iaitu antara Nahdlatul Ulama yang boleh dianggap konservatif dengan Muhammadiyah yang boleh dianggap sebagai lebih kepada pembaharuan, tajdid. So, apakah bukti akidah yang kita pegang ini sampai sanadnya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan pemikiran dia? Ini kitab dia. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia memiliki kitab Al-Lumah' fi Raddi ala Ahli Zaigh wal Bidah. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab dia, manuskrip dia ada, dah ditahqiq, dicetak, dikaji di seluruh dunia. Dia memiliki murid kepada murid iaitu Qadi Abu Bakar Al-Baqilani yang mengaji daripada Al-Bahili tadi, lalu ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Qadi Abu Bakar Al-Baqilani mensyarahkan kitab Al-Lumah, nama dia Syarhul Lumah. Manuskrip dia tak wujud, tapi riwayat dia wujud. Okay. Syarhul Al-Lumah menurut yang kami faham, yang kami pelajari daripada riwayat-riwayat adalah sesuai mengkembangkan pemikiran sifat 20 tu lah, atau konsep, tapi belum lagi jadi sifat 20. Hanya seperti istidlal, ilmu kalam, pembahasan kalami yang adalah kitab-kitab ilmu kalam. Itu adalah Syarhul Lumah. Lalu dilanjutkan oleh Asy-Syamil fi Usuluddin oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Ini dah dicetak, tapi bahagian depan dia dalam lebih kurang 50-70 page hilang, manuskrip dia tu hilang. So yang ada dimulai daripada pertengahan bab tabiiyat atau ilahiyat, saya lupa tempat dia, sampailah akhir ada.
Sampai hari ini ada dicetak, ditahqiq oleh salah seorang guru pada guru-guru kami di Maghribi, iaitu Dr. Ali Sami An-Nashar daripada Al-Azhar. Dia kahwin dengan orang Fes dan mengajar di Maghribi. Dan dia guru kepada doktor-doktor saya lah, guru-guru saya di Maghribi. Asy-Syamil fi Usuluddin ini dipecah kepada beberapa oleh Imamul Haramain sendiri dan juga murid-murid dia. Pertama Al-Irsyad oleh Imamul Haramain Juwaini. Ini dicetak. Kalau kita baca Al-Irsyad, dia ikut Asy'ariyah yang ada pada hari ini 100%. Juga Syamil sama. Al-Ghunyah juga sama. Lepas tu Nihayatul Maram fi Dirayatil Kalam oleh Khatib Ar-Raid, iaitu bapa kepada Fakhruddin Ar-Razi, dan juga diteruskan oleh Abkarul Abkar oleh Imam Al-Amidi. Imam Amidi, kalau kat Malaysia saya dengar dia orang kata Imam Amidi ni ahli usul fikih. Usul fikih. Orang tak tahu dia memiliki kitab akidah Abkarul Abkar 5 jilid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah 5 jilid besar. Ghayatul Maram 1 jilid tebal. Dia memiliki kitab-kitab yang lain lagi. Banyak kitab-kitab lain yang berupa Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini kita lanjutkan Al-Irsyad. Misalnya, kerana apa? Al-Irsyad ini adalah kesimpulan daripada Syamil fi Usuluddin. Al-Irsyad ini dikembangkan oleh nama kitab dia At-Tanbih wal Irsyad, berupa nazam oleh Ad-Durir Al-Murabushi, Maghribi, meninggal abad ke-6 Hijriah. Saya ada manuskrip dia dan dah ditahqiq oleh kawan saya. Lalu Al-Kitab Al-Mutawassit fil I'tiqad oleh Ibnul Arabi Al-Ma'afiri Al-Maliki, ya bukan Ibnu Arabi As-Sufi tapi Ibnu Arabi Al-Maliki, yang ada di Maghribi, yang meninggal di Fes, dikebumikan di Fes. Dia terkenal, dia memiliki kitab akidah. Akidah dia adalah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Muqaddimatul Marasyid, Muqaddimat Al-Marasyid karangan siapa? Ibnu Khumair As-Sabti. Ibnu Khumair As-Sabti meninggal abad ke-7 Hijriah. Lalu adalah Aqidah Al-Burhaniyah oleh Utsman As-Salaliji Al-Fasi. Kitab ini adalah ringkasan daripada kitab Al-Irsyad dan juga beberapa penambahan ijtihad yang baru yang dibuat oleh Imam As-Salaliji. Ini adalah termasuk judul thesis master saya. InsyaAllah saya plan tahun depan boleh cetak semua thesis master dan PhD, tapi bahasa Arab lah. Dan ada orang suruh terjemahkan, saya kata saya tak mampu lah nak terjemah. Biar cetak Arab je, kalau nak baca Arab. Lalu Aqidatul Ahli Tauhid Al-Masyhurah Bil Kubra As-Sanusiyah. Kenapa? Kerana akidah Kubra Imam Sanusi itu adalah apa yang dipahami dan dari syarah-syarah kepada kitab Al-Irsyad Imam Juwaini. Dari sini kalau kita tengok akidah Burhaniyah, dia pecah kepada beberapa syarah. Sebenarnya ada 17 syarah. Yang saya kumpulkan ada 17 syarah. Dan akidah Burhaniyah ini adalah titik penentu yang menjadikan seluruh Maghrib menjadi Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana sebelum itu ada yang ala mazhabil Syiah, betul? Ada yang Mu'tazilah, ada yang kepada mazhab-mazhab yang lain. Tapi setelah akidah Burhaniyah, maka seluruh Maghribi menjadi Asy'ariyah ila yaumina hadza, sampai pada hari ini. 3 syarah tadi adalah Mabahis Aqliyah Yafirni, Syarah Uqbani Burhaniyah, Syarah Muqtara ala Burhaniyah. Ini adalah 3 saja, ada banyak lagi yang lain. Lepas tu Imam Sanusi Syarah Kubra dia tadi, atau Imam Kitab Kubra tadi adalah dia ringkaskan menjadi Aqidah Wusta Imam Sanusi. Lalu dia kecilkan lagi menjadi Sughra atau dipanggil dengan Ummul Barahin yang kita kenal pada hari ini. Okey, mana dia? Kitab susunan Imam Sanusi. Ini adalah revolusi yang dibuat oleh Imam Sanusi. Kitab Aqidah Kubra yang paling besar Imam Sanusi, dia syarahkan menjadi Syarhul Kubra. Boleh nampak kat atas tu? Dan dia ringkaskan kitab Kubra ini menjadi kitab Al-Wusta, Aqidah Wusta. Boleh nampak kat bawah dia. Lalu Aqidah Wusta Imam Sanusi dia syarahkan sendiri. Imam Sanusi sendiri syarah, boleh nampak kat atas tu. Lepas tu dia ringkaskan kitab Aqidah Wusta. Wusta tu pertengahan, dikecilkan menjadi Sughra, Ummul Barahin. Ummul Barahin ini yang kita belajar kat Nusantara ni, Ummul Barahin je lah. So kita kena upgrade sikit biar sampai kepada Wusta dan sampai Kubra. Kerana dalam Wusta dan Kubra ni banyak perbahasan yang orang tak pernah tahu. Contoh dia adalah apa yang dialami oleh Imam Ghazali disebut oleh Imam Sanusi. Di akhir dalam bab akidah ada bab yang akal dah tak boleh terima. Maka ketika ini Zaud yang berbicara. Imam Sanusi sebut dalam kitab Syarah Wusta. Ini banyak orang tak faham, sehingga kan orang menolak apapun yang berkaitan dengan Zaud. Tak boleh. Imam Sanusi mengiktiraf dalam kitab Syarah Wusta. Lalu Imam Sanusi dalam Ummul Barahin dia syarahkan, iaitu Syarah Ummul Barahin. Kalau kita beli Hasyiah Dasuki, Hamish dia itu adalah Syarah Ummul Barahin. Okay. Lalu dia ringkaskan Sughra menjadi Sughra Imam Sanusi. Sughra Imam Sanusi kecil. Sughra Imam Sanusi dia syarahkan. Lalu dia ringkaskan Sughra menjadi Sughra Imam Sanusi. Ini dah dicetak oleh kawan saya.
oleh guru saya iaitu Dr. Khalid Zahri. Lalu surah ada kecil lagi nama dia Hafidah atau cucu lah. Yang betul insyaAllah Hafidah lah sahaja. Kalau Hafidah ke Mufidah nama dia. Tapi kalau tak salah Hafidah, maksud dia cucu perempuan. Cucu perempuan ni paling kecil. Kerana apa? Yang Mufidah dan surah ni untuk budak-budak lah. Budak-budak perempuan dia orang hafal kitab. Dari Mufidah atau Hafidah ini nanti dia buat prolegomena. Kalau Syekh Profesor Dr. Nama dia Nakib Al-Atas, dia ada prolegomena dia, ilmu kalam, metafizik dia. Dan Imam Sanusi pun ada, nama dia Muqaddimat. Dan saya dalam muhawalah untuk terjemahkan dia dan syarahkan dia, akan dicetak di bawah IKIM insyaAllah, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan nanti Muqaddimah ini beliau syarahkan sendiri yang dipanggil dengan Syarhul Muqaddimat. Ini adalah Imam Sanusi. Lalu dari Ummul Barahim ini kita nampak Nusantara macam mana dia Ibrahim Syekh Nawawi Banten Jawi. Ada cetakan Miriah tapi sangat buruk. Saya dah selesai tahqiq, belum bagi tahqiq, maksudnya dah selesai salin, belum bagi footnote. InsyaAllah kalau selesai kita akan cetak insyaAllah. Dan tapi mungkin dicetak di Indonesia mungkin Zariatul Yakin, kerana banyak orang Nusantara tak tahu kitab ni. So ingin kita promotkan balik kitab ini. Lalu Ummul Barahim ini juga terjadinya Tijanul Darari atau kitab Risalatul Tauhid oleh Imam Bajuri. Okey, saya lanjutkan sikit. Tijan Darari, Imam Bajuri, dan akhirnya ada syarah Tijan Darari oleh Syekh Nawawi Banten, dan Aqidatul Awam oleh Marzuki yang terkenal, Nazam Aqidatul Awam disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Ini adalah bagaimana ia sampai. Sekarang sebelum saya tutup, ini pun untuk nak membuktikan apa yang mereka kata bahawa Abul Hasan Asy'ari memiliki 3 tahap akidah. Di akhirnya dia kembali kepada mazhab salaf. Buktinya kitab Al-Ibanah. Pembahasan kitab Al-Ibanah saya tak nak bahas banyak kerana dah ditulis oleh banyak ulama. Kalau kita sabitkan dia itu adalah karangan Abul Hasan Asy'ari, tak ada masalah kerana dia diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tabdilul Qadim Muftari. Cuma isi dia version yang mana? Kalau isi dia version Tabdilul Qadim Muftari tak ada masalah. Kalau kita baca dia sama je macam Maqalatul Islamiyin yang diriwayatkan dalam kitab Maqalatul Islamiyin, akidah dia tak ada masalah. Tapi kalau versionnya yang tercetak pada hari ini di Saudi dan lain-lain, contoh Darul Fadilah, dia cetak tebal ni, yang terbaru, baru 4 tahun lepas keluar tebal ni, dan dia kata ini yang paling accurate. Manuskrip paling tua adalah tahun ke-1000 Hijriah. So macam mana kita nak kata itu sahih nisbah kepada Abul Hasan Asy'ari? After 600 years, 400 years, 500 years, 700 years, 600 years, baru kita kata ada manuskrip. Tak masuk akal. Kalau kita kembali kepada Tajinul Qadim Muftari yang ada sanad dia, maka itu lebih selamat. Kerana mengikut manhaj dipanggil dengan tafwid atau dipanggil ismun lidzat. Bukan sifat-sifat khabariyah tersebut dianggap sebagai apa? Sebagai memberi makna taksir. Kerana apa? Golongan salafiyah ni dia datang dengan pemikiran yang mana silsilah ilmu dia sampai kepada golongan dipanggil dengan Hasyawiyatul Hanabilah. Hasyawiyatul Hanabilah kenapa? Mereka adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bukan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Hasyawiyah terpinggir daripada pengikut Hasyawiyatul Hanabilah. Atau dipanggil juga oleh golongan Ahlussunnah Jamaah sebagai Mujassimah. Contoh dia, satu perkara yang tak khilaf dari dulu sampai hari ini oleh mereka tentang sifat kalam Allah. Menurut Hasyawiyatul Hanabilah, mereka mengatakan bahawa kalam Allah adalah bisautin wa harfin yang qadim, dengan suara dan huruf. Itu pasti. Diorang tak boleh ingkar. Kalau hari ini dia ingkar, diorang dah keluar dari mazhab mereka. So ini contoh dia. Pada ulama ini meninggal abad ke-4, abad ke-5 Hijriah, iaitu 400 something. Berarti tak sampai 100 tahun setelah kewafatan Imam Abul Hasan Asy'ari. Nama dia Sijziyu. Dia membuat risalah ila ahli zabid fi raddi ala man ankara al-harfa wa sauta. Dia menolak orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah adalah kalam yang qadim, kalam nafsi yang qadim tanpa suara dan huruf. Dia kata tak boleh, kalam Allah mesti suara dan huruf kerana ijma' ahlul wahad al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-muhidu bil wada'i. Dia kata macam tu. So yang menarik dalam kitab ini, bila dia tu, salah seorang yang dia adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. So apa dia kata? Summa kuliya Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah Jamaah ni dah kena balak.
ila ba'da haula'i biqaumin, dengan seorang kaum golongan kaum yad'una annahum min ahli ittiba, mengaku-ngaku mereka itu ahli ittiba, wa darruhum aktsaru min darri Mu'tazilah, bahayanya mereka lebih bahaya daripada Mu'tazilah wa ghairihim, dan selainnya. Siapakah mereka? Mereka yang sesat ni, ini kata-kata Asy'ariyah Hanabilah. Abu Muhammad bin Kulab, iaitu ulama besar daripada Ahlussunnah Jamaah, Abul Abbas Al-Qalanisi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebut nama Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai golongan yang sesat. Tiba-tiba itu abad ke-5 Hijriah, baru 100 tahun setelah Abu Hasan Al-Asy'ari, dia dah sesat Abu Hasan Al-Asy'ari. Hari ini dia klaim Abu Hasan Al-Asy'ari milik kami, bukan milik kalian. Macam mana? Okey. Lalu dia terus, ini adalah membahas salah satu ibarat yang lagi panjang tentang kesesatan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia malah sebut fitamwihi, iaitu tentang mentambih dengan batil. Boleh baca panjang sekali dia macam mana dia rad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dari sini kesimpulan saya bahawa imam akidah yang kita pegang di Perak dan negeri-negeri tanah Melayu lainnya, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut pemahaman Asy'ariyah, adalah sebenarnya adalah akidah Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, dan juga adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So kita tak terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai salah definition, jangan sampai ke salah definisi, sehingga kan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Apapun itu, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, kalam akhir saya, kita tak ada masalah untuk coexistence dengan semua mazhab yang lain. Contoh dia di Mesir. Di Mesir macam-macam mazhab ada. Di Maghribi pun tak ada semua Asy'ariyah. Kita tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita ada prinsip. Prinsip kita yang pertama, kalau sesama Islam tapi berbeza mazhab akidah, bukan mazhab fiqh. Okey. Sama Islam berbeza mazhab akidah, bukan mazhab fiqh. Berbeza mazhab akidah misalnya. Contohnya apa? Seperti golongan Syiah, golongan Salafiyah, golongan Mu'tazilah, golongan liberalisme, golongan pluralisme dan lain-lain. Kita boleh hidup takrib saja. Takrib dia apa? Apa yang sama kita bersama. Sama Tuhan Allah satu, okey sama. Iaitu Nabi Muhammad, Nabi kita sama. Yang berbeza kita kena kata beza. Kita kena tegas. Kalau tidak, tak ada faedah. Tetap tariku ummati ila sab'a salasa wa sab'ina firqatan. Pasu wa kulluhum fil nar ila wahidah man ya Rasulullah. Dia jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Itu hadis jelas. Berarti kita kena bezakan. Salafiyah bukan Ahlussunnah, kita kena tegas dia bukan Ahlussunnah. Jadi kita boleh duduk sama tak? Tak ada masalah. Duduk sama itu masalah apa? Makan sama boleh lah. Tapi janganlah kita bagi dia hak untuk berfatwa, itu beza. Ini kena faham beza. Negeri kita kena jaga. Lalu yang kedua adalah bukan Islam. Bukan Islam jelas beza. Kita dengan bukan Islam adalah jelas berbeza. Tapi kita tak takrib, kita ta'ayush, coexistence, kita kerjasama. Kerjasama apa? Jual beli, tak ada masalah. Jual beli, beli makanan apa, beli beli kereta, beli apa, jalan sama, pergi syarikat yang sama, kalau sama pilot ke, tak ada masalah. Ta'ayush. Jadi dengan non-Muslim kita ta'ayush. Dengan berbeza mazhab, kita jangan jadi guru terus bunuh dia orang, tak. Muslim tak. Tapi kita hanya takrib. Sesama Ahlussunnah Jamaah berbeza mazhab fiqh, contoh dia kita dengan Maliki, dengan Hanafi, kita tahabbuk, kita cinta sama sendiri, kita cuba untuk menghidupkan ta'awun dan lebih dari itu insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.